Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamin bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas fardu ain kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang baik dan mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita dah habis cerita tentang kita cerita tentang lidah. Dah habis dah cerita tentang lidah. Jadi hari ini kita akan masuk, pada kali ini kita akan masuk menceritakan tentang fasal yang keempat. Fasal yang masuk penceraian, satu ceraian yang lain lah, maksudnya tajuk baru lah kan. Tapi masih lagi pada tajuk yang utama tadi kan. Tapi ini pecahannya lah, fasal masuk pecahan dia kan. Jadi fasal yang keempat, iaitu pecahan yang keempat pada menyatakan perut. Nak cerita tentang perut pula. Itu kita ada cerita tentang jantung, kita ada cerita tentang lidah. Kemudian ini nak cerita pula tentang perut. Sebab apa dalam kitab ni cerita pasal perut? Perubatan kan Ustaz ni? Bukan. Ini adalah perubatan, boleh kata perubatan juga lah kan. Penawar bagi hati kan. Jadi perut ni antara tempat untuk kita kena tawar dengan dia kan. Kita kena ubat dia perut ni kan. Ubat apa? Nanti kita tengok kan. Kata pengarang, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan perut. Allah Ta'ala, kita kena tahu bahawasanya perut kita ni Allah Ta'ala yang jadikan, Allah Ta'ala yang cipta perut untuk kita. Allah Ta'ala jadikan untuk apa? Kerana beberapa faedah. Kerana beberapa faedah maksudnya kerana beberapa penggunaan. Ada macam-macam kegunaan perut ni kan. Ustaz, perut guna tu apa? Nanti kita tengok apa pengarang ni kita kan. Faedahnya itu kegunaannya yang bangsa agama. Faedah yang bangsa agama, yang bangsa akhirat ceritanya. Dia ada faedah yang bangsa agama dan ada beberapa faedah yang bangsa dunia. Ada beberapa kegunaan dia adalah untuk dunia, kegunaan perut untuk dunia dan juga akhirat. Jadi tu yang kita kena balance tu, kena balance antara dunia dan juga akhirat. Tapi kalau nak lebihkan akhirat pun tak jadi masalah. Jangan lebihkan dunia, tu cerita dah. Kan? Okey. Itu yang kita kena tahu dulu. Ada kegunaan dunia dan juga kegunaan akhirat. Adapun faedahnya yang bangsa agama. Faedah penggunaan perut yang bangsa agama, yang bangsa akhirat. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya, bantuan yang daripada yang berubah-ubah di dalamnya, iaitu di dalam perut tadi. Dalam perut ni dia akan menyimpan bantuan. Bantuan mana? Bantuan yang berubah. Berubah daripada apa? Bantuan ni maksudnya tenaga lah setengah cerita kan. Dia berubah daripada makan. Benda kita makan tu dia akan berubah menjadi tenaga tadi kan. Kalau tak makan tak ada tenaga lah kan. Jadi kurang tenaga tu, kira nak tidur je kan. Bulan puasa memang tidur kan. Okey, baik. Berubah daripada makanan kepada darah. Daripada makanan tadi, dia masuk ke dalam perut, kita makan makanan, masuk ke dalam, dia akan masuk dalam perut, daripada perut dia akan proses makanan tadi berubah kepada darah. Makanan yang kita makan tu akan berubah menjadi darah dan kepada air mani, dan sebahagian daripada makanan tu juga diproses untuk menjadi air mani. Air mani tu pun asalnya daripada darah lah. Asalnya daripada perut tadi juga. Yang dengan dia mendapat anak, dengan air mani itulah kita mendapat anak, mendapat zuriat kan. Dan berkekalan oleh manusia. Jadi manusia tu berkekalan macam mana? Berkekalan
bangsa pula, berkekalan jenis manusia tu dengan bersambung-sambung daripada Nabi Adam dulu sampai sekarang bersambung-sambung macam mana? Dengan air mani tadi lah. Dengan air mani tu. Lepas lahir, ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir. Jadi dia bersambung-sambung, jadi manusia tu ada sampai sekarang lah. Maka dengan sejahtera segala anggota perut. Okey, maka dengan sejahtera segala anggota perut seperti jantung. Anggota perut ni maksud anggota yang dalaman lah. Anggota perut ni seperti mana? Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Perut kita tu semua tu dikira perut tu. Semua tu dikira perut yang kat dalam ni. Semua dikira perut mengikut kita ni lah, kan? Jadi dia kata dengan sejahtera perut, dalaman kita tu semua sejahtera, semuanya sihat, kan? Tak terganggu. Sejahtera lah yang tinggal daripada segala badan. Dengan sihatnya semua dalaman kita tu sihat. Tadi jantung kita, limpa kita, paru-paru kita tu sihat. Dan perut besar kita tu, perut yang simpan makanan tu pun sihat. Maka sejahtera lah anggota lain. Anggota lain pun sihat, kan? Dengan sihatnya itu. Jadi kat sini lah, kan? Okey, cuba kita cek balik. Semua penyakit yang kita ada, penyakit yang tengok, jangan tengok penyakit hati lagi. Penyakit yang kita ada dalam luaran kita ni. Penyakit luaran kita antaranya apa? Kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, kan? Apa lagi? Tak larat, gout dan sebagainya penyakit yang ada tu semuanya berasal daripada pemakanan kita. Pemakanan ni dia pergi mana? Dia pergi perut lah. Dia pergi perut. Pemakanan yang baik lah, kan? Jadi dengan kita makan yang baik, makan makanan yang sejahtera, maka kita pun sejahtera lah, kan? Bukan main sejahtera lah, tu lain pula tu, kan? Okey, baik. Jadi badan pun jadi sihat daripada segala penyakit. Sihat. Bila kita makan makanan yang sihat, jadi perut kita pun sihat, tubuh badan kita pun akan jadi sihat. Jadi masuk perut di sini dia nakkan adalah dalaman kita lah, semua dalaman kita, jantung tadi, semua tadi ya. Yang menegahkan daripada menunaikan segala ibadat. Penyakit ni tadi dia akan tegah, dia akan ganggu kita untuk kita melaksanakan ibadat. Kadang-kadang dia kacau dah, ada setengah tu sampai kita tak melaksanakan amal ibadat. Dia menegah kita melakukan ibadat tadi dengan sempurna. Jadi ada setengah tak buat terus, ada setengah buat juga tapi tidak sempurna. Dengan macam mana? Dengan kita tidak khusyuknya. Bila kita makan banyak, kita mengantuk. Bila buat ibadat mengantuk, mengaji mengantuk, sembahyang mengantuk, zikir mengantuk, semua mengantuk, kan? Jadi tak sempurna lah. Kemudian bila dah mengantuk, jadi lali lah. Bila jadi lali, fikiran kita sudah tidak fokus pada amal ibadat yang kita buat tadi, kan? Tak fokus dah. Dan makan banyak ni juga dia boleh menyebabkan kita hilang fokus lah. Okey, habis. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia. Faedah penggunaan perut tadi. Tadi faedah juga, tapi itu yang bangsa akhirat, kan? Kalau dalam kita sihat, luaran kita pun sihat. Dan adapun faedahnya yang bangsa dunia, maka menyempurnakan kesedapan segala makanan. Perut ni dia menyempurnakan kesedapan segala makanan. Bila masuk dalam perut tu selesailah. Makan makanan yang sedap, pak masuk dalam perut, habislah. Kat situ lah, kan? Dan minum. Dia menyelesaikan juga kita punya kesedapan minum, kan? Minum pun masuk kat situ juga. Dan dia juga menyempurnakan kesedapan jima, kan? Jima pun dekat situ juga. Hasil daripada makanan tadi barulah jadi. Sebab apa? Sebab disebut awal tadi menjadi air mani, ya. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia pada ketika sihat perut. Jadi sebab apa dia kata macam tu? Sebab tiga-tiga keperluan dunia yang kita nak tadi, iaitu menyempurnakan kesedapan makanan, kemudian menyempurnakan kesedapan minum, rasa kesedapan minum, rasa kesedapan makan, dan rasa kesedapan jima ni akan berlaku ketika perut kita sihat. Baru kita rasa sedap semua tu. Tapi kalau kita tak sihat, kita rasa tak lagi sedapnya makanan tu, tak dah. Jadi tak lalu makan bila sakit, kan? Bila kita sakit,
Kita lalu dah lagi nak minum, tak lalu dah nak minum kan. Bila kita sakit kan, bila kita sakit, kita tidak sihat kan, kita rasa lagi nak jimat dah tak rasa dah kan. Sebab apa? Sebab perut tidak sihat kan. Luaran tidak sihat, dalaman kita tidak sihat. Jadi ibadat kita pun macam itulah. Bila kita tidak sihat, hati kita tidak sihat, maka buat amalan pun rasa tak sedap. Sebab apa? Sebab hati kita tidak sihat. Jadi tak nak buat amalan pun jadi tak best lah. Nak mengaji jadi tak seronok, nak baca Quran jadi tak seronok kan. Nak apa lagi? Nak solat jadi tak seronok, sembahyang wajib pun tak seronok, sembahyang sunat pun tak seronok. Semua jadi tak seronok. Nak mengaji ilmu agama pun jadi tak seronok belaka kan. Okey. Ketika sihat perut dan habis tu cerita sihat perut dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu. Jadi dia kata perut ni bila dah Tuhan bagi dekat kita, perut ni dengan beberapa kegunaan dan beberapa kegunaan juga yang nak cerita, kata kita berasa nikmat dengan perut ni tadi. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat perut tadi. Macam mana kita nak syukurkan nikmat perut tadi? Memelihara akan dia daripada makanan yang haram, menjaga perut kita daripada makan makanan yang haram, dan yang syubhah, kena jaga juga daripada makan makanan yang syubhah, bukan yang haram saja, termasuk juga yang syubhah. Yang syubhah ni yang mana? Yang kita ragu-ragu dia punya halalnya. Halal dia kita ragu-ragu, dan yang tidak diyakini akan haramnya. Haram pun kita tak tahu ini halal ke haram. Ini rasa-rasa macam halal. Tu ragu-ragu tu kan. Ini rasa-rasa macam haram. Tu yang ragu-ragu tu pun kita kena jaga juga, jangan masuk dalam perut kita. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang, dan menjaga juga perut kita ni daripada bersangatan kenyang. Maksudnya makan sampai kenyang tak ada jadi masalah, tapi bila kita makan terlalu kenyang, jadi kena jagalah makan terlalu kenyang. Dia ada efek dia pada hati kita lah. Pada efek pada hati, efek pada amal ibadat, rasa hilang rasa sedap amal ibadat tu. Tu semua sebab perut tadi lah. Sebab perut tadi kan. Tak percaya try lah. Sebab tu bulan puasa kita boleh sembahyang banyak. Sebab apa? Sebab perut kita kosong, tidak terlalu kenyang kan. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Mudah-mudahan kita dapat sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati ini, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum.